Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammani akmalani ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Aqulu billahi taufiq. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas limpah dan rahmat kasih sayang Allah. Kita semua pada malam ini diizinkan oleh Allah untuk meneruskan lagi kuliah Isyak kita, pengajian doa menggunakan kitab Rintihan Para Nabi karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullah. Seorang ulama yang tidak asing bagi kita semua, terutamanya dalam bidang akidah. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sangat bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana Allah dengan rahmatnya telah mengizinkan kita, sekalipun masjid dan surau kita ditangguhkan pengajian, namun kita dapat meneruskannya secara online. Dan inilah rahmat yang cukup besar yang Allah izinkan bagi kita, kerana menuntut ilmu ini adalah amalan yang paling afdal selepas daripada amalan wajib. Itu di antara amalan-amalan sunat yang paling afdal adalah menuntut ilmu. Jadi kita sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana malam ini kita semua masih diizinkan untuk menuntut ilmu dan sekaligus untuk beramal dengan apa yang kita tuntut. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, hayyakumullah, ahlan wa sahlan. Pada siapa yang baru masuk, mudah-mudahan berada dalam keadaan sihat walafiat. Mudah-mudahan kesemuanya diberi kelapangan masa dan diberikan kesihatan yang baik sepanjang COVID-19 ini. Dan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, suka untuk siapa yang telah berada di dalam kelas, kita nak uji sedikit sejauh mana kita punya visual kita hari ni, adakah clear, adakah berkualiti. Dan malam ni kelihatan video kita ni agak bercahaya, agak terang cahayanya. Entah kenapa kita tak ada ubah apa-apa setting pun, ya tiba-tiba jadi begitu saja. Jadi adakah tuan-tuan dan puan dapat melihat dengan jelas, dengan clear? Begitu juga audio kita. Kita pakai mic pada malam ini. Jadi mic kita adakah dapat dengar dengan jelas setiap pada tutur kata kita pada malam ni, dapat difahami dengan baik. Itu juga siapa yang menggunakan laptop, yang menggunakan smart TV, adakah boleh kita besarkan ataupun full screen kita punya video pada malam ini. So harap tuan-tuan puan yang hadir dalam kelas kita malam ni dapat memberi sedikit komen lah, beri sedikit komen sejauh mana baik ataupun tidak video dan juga audio kita. Hayakumullah, ahlan wa sahlan pada siapa yang baru masuk. Sedikit selingan kita, mukadimah kita pada malam ini sebelum kita masuk kitab kita. Suka untuk diperingatkan pada tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang saya tulis, kalau tuan-puan sedar, di Facebook page saya, Usama Muhammad Razi, saya ada quote perkataan kalam daripada Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Sebelum tu kita nak bagi salam dulu.
Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah okey, clear. Alhamdulillah Haji Ahmad Effendi Bakar. Clear daripada mana Haji Ahmad? Assalamualaikum, apa khabar? Tu saya sini tulis bawah tu lah, tapi naik Akademi Sunnah pula. Jadi dia dekat laptop saja kita boleh ubah siapa yang nak bercakap tu, adakah Akademi Sunnah ataupun Facebook saya sini Ustaz Muhammad Razi. Baik, diperingatkan bagi kita semua tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri, kalam daripada Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dalam kitabnya Al-Majmu'. Itu kitab yang sangat masyhur, terutama bagi fiqh mazhab Syafi'i. So imam mazhab kita Syafi'i, Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, dia menyebut bahawa mengambil keberkatan, barakah itu ia didapati daripada sesuatu yang sahih, sesuatu yang benar. Dia kata mana mungkin barakah diambil pada sesuatu yang bercanggah dengan kebenaran, sesuatu yang tidak sahih. Jadi hari ini memang kita mengejar barakah, keberkatan, mengejar keberkatan, sama ada pada salawat, pada bacaan sirah baginda sallallahu alaihi wasallam, bacaan hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada tinggalan artifak peninggalan baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun kesemua ni mestilah dipastikan ia sahih. Kerana kata Imam Nawawi, barakah itu didapati pada perkara yang sahih. Mana mungkin keberkatan didapati pada perkara yang tidak sahih. Terutamanya artifak yang ada pada zaman moden hari ini. Haji Ahmad Effendi dari Ceras Ustaz, Pangsapuri Pahlawan, alhamdulillah. Daripada Ceras pun clear pada malam ini. Baik, ini kita bersiaran daripada Sungai Long, Kajang. Mudah-mudahan video kita ini sampai ke seluruh Malaysia dan juga seluruh dunia lah. Jika ada sahabat-sahabat kita, jemaah kita yang berada di luar negara, mudah-mudahan sampailah dengan teknologi moden kita hari ini. Jadi jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, daripada mana pun kita ada, kongsilah live ini, supportlah admin Akademi Sunnah kita, kerana mereka telah mengeluarkan harta, mengeluarkan masa, mengeluarkan juga tenaga mereka untuk menganjurkan live pengajian kita pada malam ini. Jadi inilah satu juhud yang kabir, usaha yang sangat besar, sebagai tanda kita bersyukur, berterima kasih. Maka share lah live video ni dalam grup WhatsApp, juga grup Telegram dan juga Facebook kita dan segala media sosial yang lain. Sama ada kawan-kawan kita, grup jiran, grup sekolah kita, grup masjid surau kita. Mudah-mudahan mana yang berkelapangan tak ada kuliah di masjid surau mereka boleh menonton secara online. Baik, kembali kepada apa yang kita lihat pada hari ini. Beberapa pameran artifak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan yang sangat ganjil. Ada artifak Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh alaihi salam. Ada juga rambut Khadijah radhiyallahu anha, rambut Fatimah radhiyallahu anha. Ini sangat ganjil. Ini sangat ganjil. Benda yang kita tak pernah dengar pun, tak pernah terfikir pun, tak terjangkau pun akal kita, tiba-tiba ia muncul pada zaman moden kita hari ini. Jadi ini semua kata Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, barakah itu dapat pada perkara yang sahih. Jadi jika artifak itu benar-benar sahih, baru dapat keberkatannya. Jika tidak, maka tidak dapati keberkatan pada sesuatu yang bercanggah dengan kebenaran, canggah dengan sesuatu yang sahih. Ini satu benda yang kita kena perhatikan. Salawat kita, adakah salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu juga sirah, adakah sirah yang sahih yang kita baca, hadis-hadis yang sahih, adakah hadis yang palsu dan sebagainya. Ini semua kembali kepada barakah, keberkatan didapati pada sesuatu yang sahih. Baik, alhamdulillah Puan Azura Patil, alhamdulillah Ipoh clear. Sampai ke Ipoh kuliah live kita pada malam ni. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Nampaknya telah pun ramai hadir, dah masuk dalam kelas kita malam ini. InsyaAllah kita akan mulakan bacaan kitab Rintihan Para Nabi.
Jadi minggu lepas kita cuma baca daripada soft copy di laptop kita, tapi minggu ni alhamdulillah telah pun sampai kitab ni lah, Rintihan Para Nabi. Kitab ini terjemahan oleh Ustaz Muhammad Ata'ullah Muhammad Ali. Jadi kita sangat berterima kasih, dan Allah Azza wa Jal melipat kali gandakan ganjaran atas terjemahan ini, sehingga kita dapat membacanya dalam bahasa Melayu yang moden, dalam bahasa Melayu yang difahami dengan mudah. Kerana industri terjemahan bahasa Melayu Malaysia kita agak ketinggalan berbanding dengan Indonesia. Jadi para penterjemah ini telah melakukan satu fardu kifayah yang sangat besar. Sama-sama kita sokonglah terjemahan ini, dan ada dah sebahagian jemaah kita yang WhatsApp saya, antaranya Datin Maryam daripada surah Al-Amin Bangi. Jika Datin Maryam sedang menonton live kita malam ni, ataupun kawan-kawan dia ahli jemaah surah Al-Amin, Datin Maryam ada tanya bagaimana nak beli kitab ni. Jadi kitab ini terbitan Muhim, Multaqa Ahli Hadis Malaysia, satu NGO berkaitan dengan hadis. Juga terbitan bersama dengan Karya PIS. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika nak membeli kitab ini, boleh beli secara online pada Facebook Karya PIS, atau pada Facebook ini pun boleh, Akademi Sunnah ni boleh message PM admin page ini pun boleh, ataupun boleh tulis WhatsApp pada Haji Sabri. Begitu juga pada Ustaz Izzat yang menguruskan penerbitan kitab-kitab ni lah. Jadi boleh rujuk pada admin ataupun rujuk terus kepada mereka ni lah untuk membeli kitab ni. Baik, jadi insyaAllah kita akan mulakan bacaan kitab kita pada malam ini. Pada minggu yang lalu, kuliah yang lepas, jika tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, kita membahaskan berkaitan dengan tajuk kedudukan para Nabi. Tajuk kedudukan para Nabi. Jadi tajuk ni kita belum selesai. Malam ni insyaAllah kita nak selesaikan sikit apa bab, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai contoh, para Nabi sebagai contoh, dan kesempurnaan para Nabi. Itu bab minggu yang lalu, belum selesai lagi. Kita akan sambung sikit lagi sebelum kita masuk bab taubat Nabi Adam AS. Baik, ayakumullah ala wa sahlan. Siapa yang baru masuk, jangan lupa untuk kita share video kita ni bersama dengan follower kita di Facebook, WhatsApp dan juga Telegram. Siapa yang baru masuk, masih lagi awal, kita baru mukadimah saja, sementara menunggu pelajar-pelajar yang lain masuk dalam kelas. Baik, ikan pekasam Khairul Anwar, keberkatan itu datang daripada satu yang sahih, benar. Alhamdulillah, yang ni semua orang bersetuju dengan kata-kata Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Barakah datang daripada sesuatu yang sahih. Terima kasih banyak kepada ikan pekasam memperingatkan kita semua lagi sekali hakikat keberkatan. Sebab tu kita semua menuntut ilmu kerana kita nak dapat berkat daripada sesuatu yang sahih, daripada ilmu yang sahih. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bagi siapa yang ada buku lah, ada beberapa pelajar kita ni memang dia ulat buku. Contohnya macam yang sedang online ni, Haji Safwan, dia memang ulat buku. Semua kuliah dia akan bawa buku bersama dengannya. Jadi siapa yang ada buku, ataupun siapa yang ada buku cacatan ke, boleh buat beberapa poin yang penting yang kita dapat pada kuliah kita malam ni. Baik, siapa yang mempunyai buku Rintihan Para Nabi ini, sila lihat kepada muka surat 7. Muka surat 7, iaitu firman Allah Azza wa Jal.
Ini ayat Al-Quran yang penting berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kedudukan para nabi. Baik, Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Maksudnya, dan kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami telah mengilhamkan kepada mereka dengan pelaksanaan amalan-amalan yang baik dan penerusan di dalam salat dan penunaian zakat, dan adalah mereka khusus bagi kami memperhambakan diri. Suratul Anbiya ayat 73. Baik. Ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebut tentang kedudukan martabat para anbiya, sehingga kan kita ini nak mencontohi rintihan mereka, doa mereka. Jadi kenapa kita mencontohi mereka? Kerana Allah Azza wa Jalla telah memuji sifat para anbiya dalam ayat ini. Baik, dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla berfirman, dan kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin. Jadi para anbiya adalah pemimpin kita. Baik itu kita mengikuti, kita dipimpin oleh mereka. Bagaimana pemimpin, kita berdoa, merintih pada Allah Azza wa Jalla, begitulah kita mengikuti. Jadi para anbiya adalah pemimpin bagi kita, pemimpin bagi kita semua, yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Memberi petunjuk bukan bermakna para anbiya itu sendiri memberi dengan sendirinya petunjuk pada kita, tetapi yang dimaksudkan memberi petunjuk di sini adalah berdakwah kepada kita. Di para anbiya memberi petunjuk dengan apa? Dengan mendakwah kepada kita. Itu yang maksud memberi petunjuk, iaitu berdakwah. Dan ini adalah salah satu cabaran bagi seorang penterjemah. Jadi kita sangat berterima kasih pada Ustaz Athaullah kerana menterjemahkan bagi kita dalam bahasa Melayu, terutamanya Al-Quran dan juga Al-Hadis. Dua terjemahan ini sangat mencabar. Terjemahan bahasa Arab yang lain mungkin tak sesukar terjemahan Al-Quran dan Hadis. Kenapa? Kerana Al-Quran dia ada konteks dia, Hadis dia ada konteks dia yang tersendiri. Maka apabila kita nak menterjemah Al-Quran, kita kena merujuk pada tafsir. Nak menterjemah Hadis, kena merujuk kepada syarah Hadis. Baru kita memahami tuntutan hakikat sebenarnya di sebalik Al-Quran tadi dan juga sebalik hadis tadi. Kerana bila kita baca secara literal mungkin memberi petunjuk, anbiya tak boleh memberi petunjuk. Tapi yang dimaksudkan memberi petunjuk di sini adalah berdakwah. Yad'una, kata Imam Ibn Kathir. Dia antara tafsir yang cukup baik tafsir Ibn Kathir. Kerana tafsir Ibn Kathir bil ma'thur, itu yang menafsirkan dengan ayat yang lain ataupun dengan hadis yang lain, ataupun dengan kata-kata sahabat, kata-kata tabi'in yang menjadi anak murid sahabat yang ada autoriti dalam bidang tafsir. Jadi maksud memberi petunjuk, kata Imam Ibn Kathir, adalah yad'una, iaitu mereka berdakwah kepada kita. Itu maksud memberi petunjuk. Dan petunjuk ini, kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, seorang ulama dalam bidang tauhid, dia sebut bahawa memberi petunjuk, hidayah. Hidayah ni ada dua pecahan. Hidayah yang pertama hidayatul taufiq, yang kedua hidayatul irsyad. So bila kita kata saya memberi hidayah kepada fulan, secara literalnya macam mana dia boleh bagi hidayah? Allah yang bagi hidayah. Para anbiya memberi hidayah, memberi petunjuk kepada kita. Mana boleh dia memberi petunjuk? Allah memberi petunjuk. Tetapi hidayah ini, kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz, terbagi pada dua. Hidayah taufiq, iaitu taufiq ini hanya Allah boleh bagi. Mana Allah bersetuju, Allah takdirkan dia dapat petunjuk tersebut, dia di atas kebenaran. Itu taufiq. Dan yang kedua hidayatul irsyad, iaitu hidayah petunjuk apa? Irsyad, kita dorong dia,
kita tolong dia, kita tunjuk dia, kita terangkan kepada dia, kita bagi contoh kepada dia. Itulah irsyad yang dimaksudkan dalam ayat ni. Irsyad, bukan dia tu dengan berdiri sendiri ikut suka, fulan dapat hidayah, fulan tak. Para anbiya tak boleh memberi hidayah, petunjuk, tapi dia boleh memberi petunjuk dalam sudut apa? Irsyad. Dia boleh tunjuk kita, dorong kita, ikut kita nak ikut ataupun tidak. Jadi kita kena jelas apa makna petunjuk di sini. Baik, dan kami telah mengilhamkan kepada mereka dengan pelaksanaan amalan-amalan yang baik dan penerusan di dalam salat. Lepas Allah Azza wa Jalla ayat ini menyebut tentang amalan yang salih, amalan yang baik. Kemudian Allah memberikan contoh-contoh perincian, iaitulah salat, zakat. Salat dan juga zakat. Allah bagi contohlah ayat ni dua. Ini kata Imam Ibn Kathir daripada atful khas ala al-am. Iaitu awal tadi am, secara umumnya amal salih. Apa amal salih itu? Maka khas dia Allah telah ikuti selepas pada tu ataf, yang mengikutinya adalah segala yang khas. Jadi khas dia apa? Salat dan juga zakat. Dan adalah mereka khusus bagi kami memperhambakan diri. Baik, abidin, apa makna abidin di sini? Secara zahirnya, literalnya abidin maksudnya memperhambakan diri. Tetapi kata Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, yang dimaksudkan abidin di sini adalah fa'ilin, iaitu yang beramal, yang melakukan. Jadi memperhambakan diri saja tak madai. Tetapi para anbiya dan rasul, dia dakwah orang, kemudian dia sendiri amal apa yang dia dakwah. Itu yang dimaksudkan hakikat abidin dalam ayat ni. Sebahagian pendakwah, subhanallah, dia bercakap pandai lah. Maksudlah saya sendiri, ini adalah ujian, peringatan bagi saya dan juga bagi para pendakwah. Sebahagian orang, subhanallah, kita hendaklah sekian, hendaklah begitu, hendaklah begini, tapi dia sendiri, subhanallah, wal-iyadu billah, tidak beramal dengan apa yang dia ajak orang, apa yang dia sebut. Tapi para anbiya tak begitu. Dia suruh orang buat begitu, buat begini, dia sendiri buat benda tu. Itu yang dimaksudkan abidin. Abid, ahli ibadah, secara literalnya kita cuma abidin, ahli ibadah ataupun yang memperhambakan diri, di mana terjemahan dalam buku ni memperhambakan diri. Tapi kata Ibn Kathir, yang dimaksudkan adalah dia tu sendiri beramal dengan apa yang dia ajar orang, apa yang dia ajak orang lain. So kita kena mesti seiring dua-dua seiring. Menuntut ilmu, ya, amal yang paling salih menuntut ilmu, selepas wajib lah. Apa amal paling afdal? Menuntut ilmu. Tetapi kalau menuntut tapi tak buat apa yang kita tuntut, subhanallah, sebagai orang dia punya ilmu sahih tetapi amalan dia dhaif. Ilmu sahih, amalan dhaif. Cakap pandai tapi tak beramal dengan apa yang dia cakap. Tu sifat para anbiya tak begitu. Dia dua-dua sekali dia buat. Baik. Haji Khairul Anwar kita hidayah bagi pada dua, taufik dan irsyad. Hanya Allah boleh bagi dorongan dari para anbiya. Masya-Allah, kita ada nota secara live di bawah komen kita. Jadi siapa yang mungkin terlepas tadi boleh rujuk nota daripada Haji Ikam Kasam kita. Baik. Seterusnya kita lihat pada bab kesempurnaan para nabi. Sempurnanya para anbiya ni. Lihat pada muka surat 4. Muka surat 4 ayat berkaitan dengan kesempurnaan para anbiya. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Maksud, kerana sesungguhnya mereka adalah dahulu mereka bersegera bersaing kepada amalan-amalan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harapan dan rasa takut, dan adalah mereka bagi kami merendah diri. Suratul Anbiya ayat 90.
Dalam ayat ni Allah Azza wa Jal memuji para anbiya, walaupun kata Imam Ibn Kathir asalnya ayat ini tuju kepada Zakaria wa ahli baitihi, dan juga ahli bait dia, kaum keluarga dia lah, ahli rumah dia. Ayat ni asalnya tuju pada Nabi Zakaria alaihissalam dan juga ahli keluarga dia. Namun kita boleh ambil pengajaran umum, walaupun tak disebut secara khusus di sini lah, tapi ni faedah yang kita dapat daripada tafsir Ibn Kathir. Sesungguhnya mereka tu siapa? Mereka itu merujuk kepada Nabi Zakaria alaihissalam dan keluarganya, iaitu para anbiya lah. Ini sifat mereka, para anbiya. Dahulunya mereka bersegera bersaing pada amalan-amalan yang baik. Sifat para anbiya ni bersaing dalam amalan yang baik. Yang ni adalah persaingan yang sihat. Dia kata hasad yang baik. Bila kita tengok, dia tu kuat menuntut ilmu, dia tu kuat salat, dia tu kuat sedekah, kita rasa hasad, dengki yang baik, maka kita pun lawan, kita pun nak kuat juga sedekah, kuat juga untuk menuntut ilmu. Itu hasad yang baik. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harapan dan rasa takut. Ada raghaban wa rahaban. Dua ni kena jalan seiring. Dua jalan seiring. Seperti mana kita sebut dalam perbahasan tauhid yang lalu, khauf wal raja. Al khauf wal raja, dua ni kena jalan seiring. Takut dan juga harap. Kita tak boleh takut saja pada Allah, kita kena takut dan harap. Takut pada azab dan mengharapkan juga keampunan dan nikmat Allah Azza wa Jalla. Dua-dua kena jalan seiring. Dan inilah membezakan takut kita kepada makhluk. Kalau kita takut pada syaitan, kita lalu lorong gelap, kita pun langkah 1000. Takut batu lari. Takut pada Allah Azza wa Jalla tak begitu. Bila takut jangan lari. Takut kepada Allah, pada masa yang sama harap kepada Allah. Harap Allah ampunkan kita, harap Allah beri nikmat kepada kita, jangan azab kita. Dia takut api neraka, tapi pada masa yang sama kita juga mengharapkan syurga. Itu beza kita takut kepada Allah ataupun takut kepada makhluk. Dua ni kena jalan seiring. Harapan dan rasa takut. Dan adalah mereka bagi kami merendah diri, khashi'in. Khashi'in boleh membawa pelbagai maksud. Salah satu maknanya khashi'in adalah khusyuk, tawadhu'. Khashi'in dengan makna tawadhu', mutawadhi'in, merendah diri. Seperti mana dipilih oleh penterjemah kita, dipilih terjemahan merendah diri, mutawadhi'in, itu orang yang merendah diri. Dan Imam Ibn Kathir membawa pelbagai makna khashi'in ini. Antaranya musaddiqin, iaitu dia membenarkan. Mereka ni adalah orang yang membenarkan, orang yang beriman, musaddiqin, membenarkan ayat-ayat Allah. Ya, jadi maksud khashi'in, maksud apa? Beriman dengan ayat-ayat Allah. So, kalau kita kata fulan itu khusyuk, apa makna khusyuk? Khusyuk tu adalah dia membenarkan ayat-ayat Allah. Kalau kata dia buat-buat khusyuk, tetapi pada masa yang sama dia adalah seorang yang sesat, menolak ayat-ayat Allah. Menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Lepas tu kita kata dia khusyuk, tak? Itu hanya khusyuk luaran, plastik. Khusyuk yang sebenar apa? Musaddiqin, orang yang membenarkan ayat-ayat Allah, yang membenarkan hadis-hadis baginda yang sahih. Itu musaddiqin. Itulah yang khashi'in. Khusyuk yang hakikat, khusyuk yang sebenarnya. Begitu juga Imam Ibn Kathir membuat tafsiran makna khashi'in. Khusyuk ni apa? Adalah orang yang khaifin, yang takut. Jadi khusyuk yang sebenar takut. Kalau kata dia khusyuk, dia buat-buat depan orang khusyuk, belakang orang berseorangan dia tak takut, depan orang dia takut. Jadi itu bukan khusyuk yang sebenar. Khusyuk ini ia takut pada Allah Azza wa Jalla, sama ada di hadapan manusia ataupun di belakang manusia, kedua-duanya dia takut. Itu makna khusyuk yang sebenarnya. Baik.
Itu beberapa tafsiran daripada Imam Ibn Kathir. Baik, kita ada juga nota daripada Haji Ikan Perkasam kita, takut dan pengharapan pada Allah mestilah berjalan seiring. Takut dan harap, dua-dua mesti jalan seiring. Baik. Kemudian seterusnya lihat muka surat 9. Lihat muka surat 9. Syekh Abdul Razak hafizahullah membawa kalam kata-kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, berkata, kerana sesungguhnya para nabi keseluruhannya memanjatkan doa kepada Allah dan memohon kepadanya, sebagaimana yang Allah kisahkan dalam cerita Adam, Ibrahim, Musa dan lain-lain para nabi. Jadi dalam ayat ini Allah dalam kalam Syekhul Islam ini rahmatullah alaih, dia menyebut para nabi keseluruhan memanjat doa kepada Allah, seperti mana kisah-kisah para anbiya. Jadi kisah para anbiya tak ada para anbiya tak doa kepada Allah. Jadi Syekhul Islam sebut para anbiya semuanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa terus minta kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ada anbiya yang dia tak doa kepada Allah. Jadi kalau nabi pun yang sempurna tapi tetap kena doa pada Allah, bagaimana kita manusia biasa yang tak sempurna? Itu yang dikehendaki oleh Syekhul Islam. Kita manusia biasa takkan tak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalam ini diambil daripada kitab At-Tawassul wal Wasilah. Tawassul dengan huruf sin, tawassul wal wasilah, sin juga. Tawassul dan wasilah. Kitab ini dia cerita pasal tawassul. Tu bab tawassul lah. Bab perantaraan, bagaimana kita nak memohon doa melalui perantaraan, tawassul. Dia ada perbahasan tentang tawassul dengan para nabi, boleh ataupun tidak. Juga dalam perbahasan kitab ni dia ada perbahasan tentang pandangan-pandangan al-mukhalifin, yang bercanggah dengan ahli sunnah. Al-mukhalifin yang bercanggah dengan ahli sunnah ada beberapa pandangan berkaitan dengan tawassul. Dan hebatnya Syekhul Islam ni, dia adalah seorang yang Allah Azza wa Jalla bagi kepada dia seperti mana perintah wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah mereka dengan cara yang terbaik. So, Allah bagi kepada dia ni, dia orang yang bijak pandai dalam berdebat. So dalam kitab ini dia telah mendebat pandangan-pandangan al-mukhalifin, orang yang bercanggah dengan ahli sunnah ini, dan menjawab segala pandangan mereka menurut akidah ahli sunnah. Jadi ini adalah kitab yang cukup hebatlah dalam bidang tawassul. Baik, Haji Ikan Perkasam, sedap tengok ustaz minum ayak, kopi cak gantang ke. Malam ni kita tak minum kopi. Alhamdulillah memang sedap, tapi bukan kopi lah. Malam ni kita minum air laici. Air laici. Kalau orang utara dia panggil lenci. Ayak lenci. Kalau biasa orang panggil air laici lah. Dan juga air yang sedap. Walaupun kopi juga tidak kurang hebatnya. Baik. Hayakumullah ala wa salam. Marhaban bikum siapa yang baru masuk. Jadi kita baru separuh lah, insyaAllah. Sempat lagi siapa yang nak masuk ni, ada separuh lagi, separuh masa. Baik, seterusnya kita lihat pada muka surat 10, ayat Al-Quran yang seterusnya. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang kedudukan para anbiya. Baik, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Baik, maksudnya, dan Dhu al-Nun ketika dia telah pergi dalam keadaan marah, dan dia telah berfikir bahawa tidak akan sekali-kali kami mempunyai kuasa melakukan sesuatu ke atasnya, lalu dia telah mengisytiharkan di dalam kegelapan-kegelapan dengan ucapan tiada
apa jua Tuhan melainkan hanyalah Engkau, Maha suci Engkau, kerana sesungguhnya aku dari kalangan orang-orang yang zalim. Lalu kami telah memperkenankan baginya, dan kami telah menyelamatkan dia dari kesedihan itu, dan seperti demikian itulah kami selamatkan orang-orang mukmin. Baik. Jadi ayat ni menceritakan tentang Dhu al-Nun. Dhu al-Nun. Baik, dan Dhu al-Nun ini terjemahan daripada penterjemah kita mengekalkan perkataan yang asal. Dalam Al-Quran dia sebut Dhan-Nun. Perkataan itu Dhu al-Nun. Wallahu a'lam, mungkin penterjemah melihat perlunya dikekalkan keaslian istilah gelaran tersebut, Dhu al-Nun, dikekalkan gelaran tersebut. Namun untuk kita memahami, kita sebagai orang Melayu ni nak faham Dhu al-Nun ni apa. Dhu maksudnya yang memiliki, seperti kita panggil Dhul Qarnain. Qarnain maksudnya dua tanduk. Dhu al-Qarnain yang mempunyai dua tanduk, yang memiliki dua tanduk. Itu maksud Dhu. Jadi Dhu an-Nun ni, Dhu ini kata Imam Ibn Kathir, faedah daripada Ibn Kathir, Dhu di sini adalah nisbah ataupun idhafah, ia disandarkan kepada Nabi Yunus AS. Gelaran nisbah kepada Nabi Yunus AS. An-Nun yang dimaksudkan adalah al-Hut. Al-Hut, itu yang dimaksudkan An-Nun. Al-Hut ni apa? Ikan yang besar ataupun ikan paus lah. Dalam bahasa moden hari ni, orang Arab menggunakan istilah Al-Hut dengan makna ikan paus. Jadi Dhu an-Nun yang memiliki ikan paus, yang dinisbahkan kepada ikan paus, yang disandarkan kepada ikan paus. Gelaran pada Nabi Yunus alaihissalam. Baik, Dhu an-Nun ini ia adalah istilah yang sangat digemari oleh golongan ahli sufi. Golongan sufi ni kadang-kadang mereka guna nama ni Dhunnun al-Misri. Dhunnun, dia guna istilah, dia suka kerana ayat ini cerita tentang rintihan Nabi Yunus AS, keajaiban doa Nabi Yunus ini, sehingga Allah menyelamatkan dia daripada perut ikan paus ini, suatu yang kita tak sangka-sangka boleh selamat. Jadi ia adalah penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, tasawuf. Jadi perkataan tersebut ia disukai oleh golongan ahli sufi. Tak ada masalah kita mengangkat istilah ini ataupun mengangkat nisbah gelaran ini, tak ada masalah. Cumanya pastikanlah ia dengan makna yang sahih. Ketika dia telah pergi dalam keadaan marah. Marah ni apa? Kata Imam Ibn Kathir, liqaumihi, dia marah kepada kaumnya. Dia marah, kaum dia tak mau beriman dengan dia, jadi dia pun pergilah. Dia fed up lah, letih lah. Ini sifat manusia biasa. Sifat manusia biasa. Kita kadang rasa letih, cakap banyak kali, berbuih mulut, dan sekali kita pun meletak, marah, kita rasa fed up. Jadi Nabi Yunus AS dia pun manusia biasa, adalah sifat itu sebab sikit. Jadi dia pergi dalam keadaan marah. Marah tu apa? Marah merujuk pada liqaumihi, terhadap kaumnya. Dan dia berfikir bahawa tidak akan sekali kami mempunyai kuasa melakukan sesuatu ke atasnya. Melakukan sesuatu tu apa? Sesuatu tu ialah batnul hut, iaitu Allah Azza wa Jalla memasukkan dia ke dalam perut ikan hut ni ataupun ikan paus ni. Dia tak sangka. Mana kita sangka manusia ni boleh ditelan ikan paus masuk dalam perut dia. Kita tak sangka. Cuma yang dimaksud batan di sini apa maksudnya? Wallahu a'lam. Sebahagian ulama semasa mereka terjemahkan batan dia ni bukannya perut, tapi ikan paus ni dia kan dekat atas kepala dia tu dia ada macam hidung dia. Macam ada satu lubang. Jadi barangkali lubang itulah Nabi Yunus AS dimasukkan ke dalam lubang tu. Tapi batan dia ni secara zahirnya adalah perut. Perut. Cumanya dari segi kajian sains moden pada hari ini,
Dan sesuainya manusia tu masuk ke mana? Masuk ke lubang atas dia tu ataupun masuk dalam perut dia. Tapi ini semua suatu yang kita tidaklah ada taklif yang berat untuk kita bahas. Nabi Yunus masuk kat mana? Tapi yang penting benda itu seperti mana dalam ayat Quran yang sebut, dia tak sangka, satu yang tak disangka Allah akan buat begitu. Dia sangka sekali-kali kami tak mempunyai kuasa melakukan sesuatu ke atasnya. Dia sangka Allah takkan buat begitu, tapi hakikat Allah buat. Yang maksud Allah buat tu apa? Masukkan dia ke dalam perut ikan paus. Lalu dia telah mengisytiharkan di dalam kegelapan dengan ucapan. Kegelapan tu apa? Kegelapan dalam perut ikan ataupun di dalam lubang tadi, ikan paus tadi, kegelapan itu yang dimasukkan. Dengan ucapan tiada apa jua Tuhan melainkan hanyalah Engkau. Jadi setiap pada doa mesti dimulakan macam ni. Kesempurnaan para rasul dia tak gelojoh. Para anbiya ni dia tak tiba-tiba aja terus minta. Tak ada mukaddimah, tak ada apa, tak ada angin, tak ada ribut, terus minta. Itu maknanya kita semualah gelojoh. Kalau kita nak jumpa raja pun mestilah kita ada bunga-bunga dia dulu. Itu raja hak biasa saja kat Malaysia ni. Kita ada bunga-bunga dia. Adalah kata-kata ucapan dulu, mukadimah dulu, barulah kita masuk, kita mohon sekian. Jadi ini sifat kesempurnaan para anbiya. Para anbiya ni dia akan puji Allah dulu. Dan sebaik-baik pujian adalah tauhid. Lepas tu sebut tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Maha suci Engkau, kerana sungguhnya aku dari kalangan orang yang zalim. Jadi dia telah memperakui diri dia. Mula dia memuji Allah, dan pujian itu dalam bentuk tauhid. Puji-pujian dalam bentuk tauhid. Itu sebaik-baik zikir, sebaik-baik puji-pujian. Lepas tu dia mengakui diri dia adalah seorang yang zalim. Zalim di sini maknanya melakukan dosa. Dan sebesar-besar zalim adalah syirik. Sebesar-besar zalim adalah syirik. Jadi kita bila nak minta pada Allah kena mengaku lah. Ini kadang kita tak mengaku, kita buat salah betul, tak mengaku. Tak ada pun, saya tak ada buat salah apa pun. Bila bos kita nak minta maaf pada bos, kita tak mengaku, ini bukan saya buat ni, orang lain buat. Jadi bos nak bagi kemaafan pun dia pun rasa tak sedap. Dia ni dahlah jahil, lepas tu sombong. Dahlah jahil, lepas tu sombong pula. Dahlah buat salah, lepas tu sombong, tak mengaku. Jadi dia mengaku kesalahan dia tersebut. Itu dua sifat yang menunjuk kesempurnaan para rasul seperti mana dalam ayat ini. Baik. Kemudian seterusnya dalam muka surat yang sama, muka surat 11, dibawa satu riwayat daripada Imam Tirmizi. Imam Tirmizi dia ada kitab Sunan, nama dia Sunan Tirmizi, ataupun yang lebih tepat adalah Jami' Tirmizi. Kitab Al-Jami' ini bermakna kitab hadis yang menghimpun pelbagai perbahasan. Boleh jadi hukum hakam, fiqh, boleh jadi juga ia berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman, Dajjal, Imam Mahdi. Boleh juga cerita pasal peperangan, boleh juga cerita pasal sirah, boleh juga pasal makan minum, pakaian dan pelbagai. Jadi Jami' Tirmizi ini ataupun juga dinamakan Sunan Tirmizi, walaupun majoritinya menceritakan berkaitan dengan hukum hakam fiqh, betul yang dinamakan Sunan, tetapi dia ada banyak juga bab berkaitan dengan selain pada hukum hakam. Jadi kalau hukum hakam fiqh kita namakan Sunan, macam Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah, kerana kebanyakan bab dia adalah bab fiqh. Terutamanya Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i tidak ada bab berkaitan dengan tanda akhir zaman. Bab dia semua bab fiqh. Tanda akhir zaman pun tak ada. So lagilah ia kuat untuk dinamakan sebagai Sunan. Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i. Adapun Sunan Tirmizi ia dinamakan oleh sebagian ulama dengan Jami' Tirmizi.
Baik, diriwayatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang masyhur. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang mana diceritakan di dalam Al-Quran berkaitan dengan kisah dia dengan ibu dia. Kisah dia dengan ibu dia, yang mana ibu dia ni mogok lapar sebab dia masuk Islam. Ibu dia mogok lapar, sampailah dia ni murtad semula. Tapi akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas tetap kekal pendirian. Sebut mak dia kalau lapar sampai bila pun dia tetap takkan murtad daripada Islam. Dan akhirnya mak dia 3 hari 3 malam dia mogok lapar. Mak dia tak tahan, mak dia pun buka makan. Tengok anak dia memang tak goyah. Sa'ad bin Abi Waqqas, kisah dia yang masyhur diturunkan ayat Al-Quran. Seperti mana ayat yang selalu kita baca, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini ayat masyhur yang ceritakan, diturunkan berkaitan dengan ni, Sa'ad bin Abi Waqqas ni lah. Dan jika mereka berdua ini mendorong kamu untuk mensyirikkan Allah, maka jangan taat, tetapi bersahabat baiklah dengan mereka di dunia dengan ma'ruf. Jadi Allah perintah, walaupun mak Sa'ad bin Abi Waqqas ni kafir, dan dia pun suruh Sa'ad bin Abi Waqqas murtad, mensyirikkan Allah balik, Allah perintah pada dia untuk berbuat baik. Itulah agungnya darjat seorang ibu. Ibu ni kedudukan dia tu tinggi. Walaupun dia kafir, walaupun dia suruh kita kafir, kita kena buat baik dengan dia. Cuma kita jangan taat dalam kekufuran ni. Taat dalam bab lain. Makan, minum, dia suruh itu, suruh ini. Taat. Allah perintah kepada kita. Itulah hebatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sikit sirah berkaitan dengan dia. Dia meriwayatkan hadis ni bahawa Nabi SAW bersabda, da'watu dhinnuni idh da'a huwa fi batnil huti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Maksudnya doa Nabi Yunus AS, tak kala berdoa dalam perut ikan besar adalah tiada yang berhak untuk disembah selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya saya daripada kalangan orang yang zalim. Tiada seorang individu muslim pun yang membaca doa ini melainkan Allah Azza wa Jal pasti kabulkan permintaannya. Lihat Al-Musnad dan Jami' Al-Tirmidhi. Hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Al-Musnad. Diriwayatkan di dalam Al-Musnad. Al-Musnad yang dimaksudkan di sini Musnad Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Musnad Ahmad dinamakan Musnad, yang tadi Jami' sebab apa? Dia ada banyak bab yang pelbagai selain daripada bab fiqh. Dinamakan Musnad pula, yang dimaksudkan Musnad, kitab itu disusun menurut nama sahabat. Contoh kita cari hadis ni, hadis ni diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita pergi Musnad Ahmad, kita cari Sa'ad bin Abi Waqqas, akan keluar semua hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak kiralah bab apa pun, bab doa, tak kiralah bab haji, bab muamalat, semua hadis berkaitan dengan apa saja bab, asalkan riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu Musnad. Kita cari kepala sahabat. Adapun kalau Jami' Tirmidhi tadi, kita cari berdasarkan bab doa. Semua doa, tak kira Sa'ad bin Abi Waqqas, kejap Anas bin Malik, kejap lagi Aisyah, macam-macam sahabat, tapi dia semua doa. Itu kalau Jami' Tirmidhi. Itu yang dimaksudkan dengan Musnad. Baik, dalam hadis ini Nabi SAW telah memuji Nabi Yunus AS. Itu doa Nabi Yunus tak kala dia berdoa dalam perut ikan besar, iaitu perut Al-Hut. Penterjemah kita dia terjemah ikan besar. Barangkali penterjemah kita nak memberikan tafsiran yang lebih luas. Ikan tu ikan besar, dan kemungkinan pada zaman Nabi Yunus AS tu ada ikan yang lain yang kita tak pernah terfikir. Zaman moden kita tak pernah jumpa. Mungkin ada ikan duduk di dasar laut
yang kita tak pernah jumpa lagi pada hari ini. Ikan zaman purba ke, kan? Mungkin kita jumpa tulang saja, tapi kita tak pernah jumpa ikan itu secara hidup. Seperti mana hari ini kita kata, kita jumpa tulang-tulang dinosaur. Kita tak pernah jumpa dinosaur yang hidup, tapi tulang tu ada. Jadi ikan ini ikan apa? Al-hut yang dimaksudkan dalam hadis ni. Boleh jadi juga satu ikan zaman purba. Ikan seperti mana ikan-ikan yang telah pupus. Mungkin itu yang dikenaki oleh penterjemah kita. Dia terjemah ikan besar. Dia tak buruh ikan tu apa. Dan ada juga teori-teori lah, dia komentari. Tapi ini semua teori. Sejauh mana yang benar, Wallahualam. Teori-teori daripada barat, mereka dakwa ada ikan-ikan yang zaman purba ni ada di dasar laut yang kita belum lagi capai. Kerana dasar laut ni jauh ke bawah ni. Jadi kalau mungkin ada teknologi yang moden, kapal selam, untuk mengkaji dia boleh turun sampai bawah, mungkin ada ikan di dalam dasar laut yang belum kita jumpa. Dia duduk kat situ. Tapi ini teori, ya, belum dibuktikan. So ikan besar ni wallahualam. Namun secara zahir al-hut, orang Arab moden hari ni faham al-hut ikan paus. Contoh al-hut al-qatil, ikan paus pembunuh. Al-hut al-azraq, ikan paus biru. Itu yang hari ni kita panggil ikan paus paling besar. Ikan paus biru ni lah, al-hut al-azraq. Tu orang Arab moden panggil hari ni lah. Tu kita boleh terjemah ikan paus, kita boleh terjemah juga ikan yang besar. Tak ada masalah. Doa yang sama tadi, tiada yang berhak untuk disembah selain engkau, Maha Suci engkau, sungguh yang saya di kalangan orang yang zalim. Cuma dalam hadis ini Nabi SAW sebut, tiada seorang individu Muslim pun yang baca doa ini melainkan Allah kabulkan permintaannya. Nabi kita mengiktiraf doa ini adalah di antara doa yang paling terbaik. Sehingga siapa yang baca doa Nabi Yunus ni, maka dia akan dimakbulkan doa dia. Maknanya doa para anbiya adalah paling sempurna. Doa para anbiya adalah doa yang paling sempurna. Kita boleh reka, saya punya doa, kawan saya punya doa, ikut suka saya nak doa macam mana pun. Ya, silakan doa. Tapi yang mana paling sempurna, yang paling terbaik, yang paling afdal, yang paling dimakbulkan, kata Nabi SAW, siapa doa-doa ni, doa Nabi Yunus, maka Allah akan makbulkan doa dia. Doa ni lebih baik lah. Tinggalkan doa-doa kita, bacalah doa Nabi Yunus alaihissalam. Ayakumullah, YB Sapuan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Taman Seri Sedang clear Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Selesai sambungan bab yang lalu, kedudukan para anbiya. Kita masuk bab taubat para nabi alaihimussalam. Yang pertama, bab taubat Nabi Adam alaihissalam. Inilah yang kita iklan pada hari ini. Kuliah kita berkaitan dengan taubat Nabi Adam alaihissalam. Suka untuk kita peringatkan jemaah sekalian berkaitan dengan isu yang berlegar di media sosial, isu tentang adakah sahih Nabi Adam AS bertawassul dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada satu riwayat dalam Mustadrak Al-Hakim, kitab hadis lah, Mustadrak Al-Hakim, satu riwayat menceritakan tentang masalah ni, iaitu riwayat Nabi Adam AS bila dia nak bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Apa Nabi Adam minta pada Allah? As'aluka bihaqqi Muhammadin. Lafaz dia begitu, as'aluka bihaqqi Muhammadin. Aku memohon kepada engkau ya Allah dengan hak Muhammad, itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah tawassul terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejauh mana sahihnya riwayat ini? Al-Imam Al-Hakim bila diriwayatkan hadis ni dalam Mustadrak dia kata sanadnya sahih. Dia kata sanad sahih. Kemudian datang Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, imam besar dalam mazhab kita Syafi'i, juga imam besar dalam bidang hadis. Al-Imam Ibn Hajar rahmatullah alaih menyebut dalam kitab ni An-Nukat. Dan kitab dia An-Nukat. Ini kitab mustalah yang masyhur. Kata Imam Ibn Hajar, ini adalah satu yang sangat ganjil datang daripada Al-Imam Al-Hakim rahmatullah alaih.
Kenapa dia kata ganjil? Kerana lepas dia riwayatkan hadis ni, dia sebut sanadnya sahih. Manakala di tempat yang lain, di dalam kitabnya Ad-Du'afa, dia menyebut tentang seorang perawi, nama dia Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Perawi ini dia kata meriwayatkan riwayat yang palsu daripada ayahnya. Meriwayatkan riwayat yang palsu daripada ayah. Dan pada masa yang sama, kata Imam Ibn Hajar, hadis yang Nabi Nabi Adam AS bertawassul dengan Nabi kita SAW diriwayatkan oleh orang yang sama, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. So ada dua tempat. Di tempat ni dikata sahih, di tempat ni dikata pula fulan ni meriwayatkan hadis-hadis yang palsu. So ada dua pandangan yang berbeza satu sama lain, datang daripada imam yang sama, Al-Hakim. Dan hakikatnya, kata Imam Ibn Hajar, hakikatnya itulah yang benarnya, perawi ni adalah meriwayatkan riwayat-riwayat yang palsu. So hadis ni adalah hadis yang palsu, hadis yang maudhu'. Cuma Imam Al-Hakim rahmatullah alaih di akhir hayatnya dia telah berubah, berlaku perubahan hafalan. Macam kita lah, bila kita dah tua, kadang tak apa nak ingat, tak apa nak pasti, tertukar atas bawah, sana sini. Itu sifat manusia lah, bukan sengaja. Jadi dia tersilap di satu tempat, dia kata ni perawi palsu, satu tempat dia kata sahih pula, satu tempat yang lain dia kata ya sahih. Jadi ini biasalah Imam Al-Hakim lah, imam dalam bidang hadis, tapi dia ada sedikit kesilapan dalam kitabnya Al-Hakim, kitabnya Al-Mustadrak. Dan ini uzur yang kita kena bagi pada para ulama. Setengah ulama kadang-kadang mereka buat kesilapan. Kerana apa? Kerana banyaknya penulisan mereka, kajian mereka, maka banyaklah kesilapan. Berbandingan kita ni buku pun tak ada, apa kajian pun tak ada, kesilapan tak ada. Orang nak trace, itu orang cari Ustaz Usamah ni, apa kesilapan dia, cari tak jumpa. Sebab apa? Kitab pun tak ada. Jadi macam mana nak cari kesilapan? Begitulah, semakin banyaknya kajian kita, makalah semakin tinggilah chances, kemungkinan ada silap lah sebuah sikit, tertukar sana dan sini. Itulah sifat manusia biasa. Sifat manusia biasa. Biasalah tu. Contohnya macam kalau siapa yang ada kitab di dalam buku kita tadi, ada sikit kesilapan pada cetakan. Contohnya pada muka surat 7, sepatutnya membayar zakat, dia tulis kat ni membayar zakar. Mustahil lah penterjemah dia tak tahu itu adalah zakat. Ini mustahil. Tapi dia mungkin kesilapan pada cetakan bila, ataupun apabila ia disunting semula ke terlari perkataan tersebut, membayar zakar. Jadi bila banyaknya penulisan, maka adalah satu dua tersilap, terlepas pandang. Mustahil membayar zakar. Ini a'udzubillah, na'udzubillah. Ini adalah amalan kaum Nabi Lut. Amalan kaum Nabi Lut, mereka menjual beli zakar. Itu kita minta dijauhkan. Dan subhanallah, tuan-tuan, kalau pasan baru ni di satu akhbar, saya ingat Sinar ataupun mana akhbar ataupun Harian Metro ke, ada satu berita di satu hospital, pesakit ni dia cuma sakit denggi, kemudian dia diperiksa oleh seorang pegawai di situ, dan pegawainya telah mencabul dia. Sesama lelaki, pegawai lelaki, dan dia juga adalah sakit lelaki, dicabul di hospital. A'udzubillah. Ni semua mana datang daripada barat, datang pengaruh media sosial sebagainya. Amalan kaum Nabi Lut ni, ya, sehingga sampai pada golongan yang profesional di hospital pun ada benda ni. Jadi kita minta dijauhkan pada hari ni. Kadang-kadang anak lelaki lebih dikhawatiri berbanding anak perempuan. Dulu orang takut anak perempuan kita ni selamat ke tak. Sekarang anak lelaki lebih bahaya. Kita nak hantar pergi ke sekolah tahfiz ke. Karena di sebahagian sekolah tahfiz pun dicabul. Tapi berita yang dikeluarkan, ni ustaz cabul anak murid dia sekolah tahfiz.
Dia tak keluar berita LGBT cabul. Dia tak akan bubuh perkataan LGBT cabul pelajar. Dia akan bubuh ustaz tahfiz cabul pelajar. Padahal dia tak ada kaitan dengan ustaz, tak ada kaitan dengan tahfiz. Ialah sifat kaum Nabi Lut, sifat golongan LGBT. Wal'iyadu billah. Wallahu ta'ala alam. Saya cukup sekadar itu. Kuliah kita pada malam ni kita berhenti dahulu. Muqaddimah tentang taubat Nabi Adam AS. Jadi riwayat Nabi Adam AS bertaubat dengan bertawassul kepada Nabi kita SAW adalah riwayat yang palsu, yang maudhu'. InsyaAllah kita akan masuk kisah Nabi Adam AS. Quran berkaitannya, tafsiran terutama daripada Imam Ibn Kathir berkaitan dengan kisah ni, insyaAllah pada minggu hadapan jika diizinkan oleh Allah, pada kuliah yang akan datang. Cikgu Wan Muhammad Nazri, payah nak sabar Ustaz, bila doa memang akan fokus kepada hajat kita, langsung lupa nak sebut nama-nama Allah. Ni ujian lah bagi kita, ni fitrah manusia lah cikgu. Kita susah, bila tengah-tengah susah tu kita terus lompat pada kesusahan kita. Kita lupalah untuk menyebut Asmaul Husna, nama-nama Allah. Jangan lupa kan perkasan faham Ustaz bayar zakat. Baik, ayakumullah tuan-tuan, jangan lupa buku ni Rintihan Para Nabi. Siapa yang nak memilikinya boleh beli online, dia akan post terus ke rumah. Boleh kontak admin kita ataupun Haji Sabri, begitu juga Haji Izzat ataupun Karya Apis untuk membelinya. Dan akhir sekali, barakallahu fikum Puan Azura Patil, dan manfaat. Jangan lupa untuk share kita punya live malam ini pada grup-grup WhatsApp kita, Facebook dan juga Telegram kita. Terima kasih Ustaz, sama-sama Cikgu Nazri. Ayakumullah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mudah-mudahan manfaat. Kita tangguh dahulu kuliah kita malam ini dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada bangkit bersurai daripada mana-mana majlis. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, sama-sama Haji Ahmad Effendi. InsyaAllah, jazakumullah wa akmal Ustaz Akmal, wa iyyakum Ustaz Akmal dan semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih Ustaz, sama-sama Puan Zaini Osman.